Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari yang lepas, ada seorang rekan bertanya, agak-agak macam mana pemberi maklumat itu merakam video beberapa adun Sabah yang dikatakan terlibat dalam skandal rasuah. Ialah kan memang wajib untuk kita hairan. Macam mana adun-adun dan juga ada menteri di Sabah boleh dirakam perbualan mereka, video mereka. Ketika berbincang, tak kiralah itu perniagaan kah, rundingan kah, rasuah kah atau sebagainya. Andalah tentukan sendiri. Bagaimana boleh direkam videonya? Jangan-jangan kata seorang rekan itu, mungkin ada kamera yang disorokkan. Seperti yang dijangka itu tepat. Rupa-rupanya si pemberi maklumat memang bertujuan mahu merakam perbualan itu. Jadi ada unsur memerangkaplah di sana kan. Walau bagaimanapun unsur memerangkap itu memang agak ketara apabila akhirnya kita tahu ini cara si pemberi maklumat merakam perbualan bersama dengan adun-adun Sabah, menteri Sabah dalam video tersebut. Hanya dengan berharga Rp75.90. Bayangkan saudara, hanya dengan menggunakan satu alat peranti Rp75.90 yang dibeli. Ini pen kamera Rp75.90, Shopee yang rakam skandal rasuah Sabah. Wow, ini memang luar biasa hebat. Sabah baru-baru heboh dengan pendedahan video yang memaparkan skandal rasuah melibatkan beberapa ahli politik negeri tersebut. Pemberi maklumat yang tidak mahu identitinya didedahkan memberitahu Malaysia kini bahwa sebahagian besar bukti yang dikumpulkan adalah melalui pen kamera yang dibeli di Shopee. Selepas ini, pen ini dijangka akan menjadi pen yang paling laris di muka bumi. Yalah kan, bayangkan dengan pen itu dia telah pun mendedahkan satu skandal yang luar biasa. Sama ada benar atau tidak, itu tak tahulah. Tapi dengan menggunakan kamera hanya berharga Rp75.90, ini memang sesuatu yang luar biasa. Ia hanya berharga Rp75.90, kata pemberi maklumat itu yang telah menimbulkan ribut di Sabah. Menggambarkan rekaman tersebut sebagai langkah terdesak, pemberi maklumat itu membekalkan Malaysia kini dengan gambar peralatan yang digunakan. Rasuah itu diberikan kerana saya diberitahu bahwa tiada pilihan lain dalam urusan perniagaan di Sabah. Apabila saya kehilangan lesen, saya berasa sangat marah dan putus asa kerana telah melabur banyak masa dan wang dalam proses mendapatkan lesen penerokaan mineral tersebut. Inspirasi untuk menggunakan kamera pen itu katanya datang selepas menonton sebuah filem di Netflix. Saya mendapat ide menggunakan pen kamera itu daripada filem. Jadi saya mencarinya dalam talian dan menemuinya di platform e-dagang Shopee. Saya sedar risikonya, tetapi pada masa sama, ini adalah situasi hidup atau mati. Saya mahu memberi pengajaran kepada ahli politik ini. Ini bukan sahaja kes rasuah, ia satu penipuan, tambahnya sambil menuding jari kepada Ketua Menteri Sabah Haji Jinor yang telah menafikan dakwaan rasuah berkenan serta memihak kepada kroni yang kononnya membiayai dana jentera politiknya. Mendakwa bahwa orang paling berani dan paling kejam adalah mereka yang telah kehilangan semua wang. Pemberi maklumat itu berkata SPRM dialu-alukan untuk menyemak status kewangannya. Mereka boleh memeriksa baki bank saya. Saya adalah ahli perniagaan termiskin di Malaysia, kata bapa kepada dua anak yang masih bersekolah itu. Apabila ditanya sama ada tindakan merakam perbualan peribadi itu beretika atau tidak, ini jawapannya.
Adakah beretika bagi ahli politik meminta rasuah? Saya telah memberitahu ahli politik ini berkali-kali bahwa ini bukan wang saya semata-mata. Wang itu datang daripada rakan kongsi usaha sama. Saya telah tanda tangani perjanjian usaha sama. Saya mempunyai tanggung jawab besar. Rakan kongsi boleh saman saya. Tetapi ahli politik itu tidak peduli tentang saya atau keluarga saya. Jadi mengapa saya perlu peduli tentang mereka atau etika mereka soalnya lagi? Pada nota yang sama katanya, dia juga menyadari bahwa ada pihak yang percaya dirinya tidak sepatutnya terlepas daripada tindakan undang-undang kerana memberikan rasuah yang didakwa itu. Saya tidak mahu membuat alasan, tetapi beginilah perniagaan dijalankan di Malaysia, katanya. Tanya mana-mana ahli perniagaan, walaupun mereka yang bergelar Tan Sri atau tersenarai dalam Forbes, katanya lagi. Anda perlu memberi rasuah dari atas hingga ke bawah. Semakin besar perniagaan Anda, semakin besar rasuahnya. Semakin besar juga orang yang perlu dibayar. Jika tidak, tutup kedai dan cari kerja biasa, katanya lagi. Malah dengan kerja biasa sekalipun, ada yang membayar polis duit kopi untuk mengelakkan saman lalu lintas. Adakah itu berbeza? Soalnya lagi. Apabila ditanya jika video yang didedahkan itu telah disunting, pemberi maklumat tersebut berkata rakaman berkenan dipotong untuk menyerlahkan bahagian penting, yaitu dakwaan rasuah dan penyalahgunaan lesen perlombongan. Saya mempunyai rakaman penuh perbualan itu. Ia melebihi 1 jam. Seperti disebutkan sebelum ini, saya bersedia untuk menyerahkan rakaman asal kepada SPRM. Saya juga bersedia menyerahkan pen ini sebagai bukti. Pihak berkuasa juga boleh semak dengan pakar sama ada rakaman itu telah dimanipulasi menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Saya sedang berfikir untuk mendapatkan firma swasta yang bereputasi untuk mengesahkan video tersebut. Sekadar berjaga-jaga sekiranya ada yang menggunakan alasan AI lagi. Saya merancang untuk berunding dengan Tan Sri mengenainya. Tambahnya merujuk kepada peguam veteran Muhammad Safi Abdullah yang mendakwanya, yang mewakilinya secara pro bono. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri kerana bersetuju mewakili saya secara percuma selepas saya memberitahunya bahawa saya tidak mempunyai wang untuk iurannya. Apabila ditanya mengenai jumlah rakaman yang dimilikinya, pemberi maklumat itu enggan memberikan angka tetapi mendakwa mempunyai lebih daripada 1 dozen yang melibatkan individu yang berbeza termasuk ahli politik. Beliau enggan mengulas apabila ditanya jika dia bercadang untuk mendedahkan video lain. Secara berseluruh, pemberi maklumat itu berkata susulan pendedahannya, ahli politik mungkin meminta ahli perniagaan meninggalkan pen mereka di luar semasa rundingan pada masa depan. Tetapi ada juga kamera yang dipasang pada butang baju dan alat James Bond lain yang tersedia dalam talian. Siapa tahu, mungkin kes ini akan ditutup. Kadangkala bukti sahaja tidak mencukupi untuk tindakan ke atas ahli politik di Malaysia. Tetapi mungkin ada hikmah di sebaliknya. Mungkin kes ini akan mengajar ahli politik untuk menepati janji mereka dan tidak menipu ahli perniagaan tambahnya. Semalam pemberi maklumat itu mengeluarkan 7 video yang memaparkan beberapa adun yang berbeza. Dalam setiap rakaman, dia juga mendedahkan dokumen mengenai pengeluaran lesen mineral, eksplorasi mineral. Saudara, apalah komen Anda untuk isu yang menarik ini pada hari ini? Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Jumpa lagi.